Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan tentang khutbah yang bertajuk Tanggungjawab Memelihara Agama. Hadirin yang dirahmati Allah, tanggungjawab memelihara agama merupakan suatu kewajipan atau tugas seorang Muslim untuk menjaga, memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Menurut Imam Asy-Syatibi, maksud menjaga agama adalah memperkasakan rukun-rukun agama Islam serta hukum hakamnya yang ada. Tanggungjawab ini mencakupi beberapa aspek penting, termasuklah dalam hal kehidupan, kemasyarakatan, kenegaraan, undang-undang, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ini kerana Hifzuddin merupakan konsep memelihara agama Islam daripada sebarang ancaman dan tekanan. Ia selari dengan prinsip maqasid syariah yang dianjurkan oleh Islam dengan keutamaan memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda bagi menjamin kehidupan di dunia dan di akhirat. Kejayaan hidup di dunia merupakan jambatan menuju akhirat yang kekal abadi. Kebahagiaan di dunia merupakan asas lahirnya generasi yang bertakwa, mewarisi kecemerlangan umat manusia. Namun begitu, anugerah ini tidak diberikan kepada mereka yang sentiasa mengabaikan syariat dan agama Allah. Muslimin sekalian, bagi kita yang mengaku Muslim, apakah tanggungjawab kita menjaga agama? Menjaga agama merupakan suatu tanggungjawab yang besar, bukan hanya sekadar dengan kata-kata dan ucapan yang berdekar-dekar, namun ia memerlukan komitmen dan tindakan yang lebih jitu. Agama perlu dipelihara agar kekal utuh dan diamalkan sepanjang masa dan zaman. Umat Islam perlu bangkit istiqamah melakukan beberapa perkara agar agama terus dijulang dan dimartabatkan. Antaranya yang pertama, menjunjung perintah dan amalan yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan yakin dan menjadikan akidah sebagai satu pegangan yang diyakini dan muktamad berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekiranya kita menolak dua sumber asas itu, maka lahirlah kepercayaan dan keyakinan amalan, pemikiran serta ideologi dan falsafah moden tentang kehidupan di dunia dan kehidupan selepas mati yang bertentangan dan menyeleweng daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Ini dapat dilihat terdapat berbagai aspek penyebab berlakunya penyelewengan akidah umat Islam yang boleh membawa kepada kekufuran, kejahilan, menggunakan akal secara mutlak, kecenderungan kepada dunia dan mengenepikan agama dalam mencari pengaruh dan pengikut adalah faktor yang membawa kepada penyelewengan akidah. Firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Maksudnya sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam. Yang kedua, memperkasa pentadbiran dan pelaksanaan hukum syarak. Ini bermakna umat Islam mesti mengangkat, menghormati dan memperkukuhkan hukum Islam dalam pelbagai aspek kehidupan. Ia merangkumi pengembangan, pemahaman, penerimaan dan implementasi prinsip-prinsip syariat dalam segala bidang, termasuk dalam bidang hukum hakam, ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa langkah proaktif dapat dilakukan demi memartabatkan syariat Islam dengan memperkasakan undang-undang dan institusi keagamaan demi memartabatkan agama dan umat Islam. Yang ketiga, komitmen dan usaha untuk menyebarluaskan syiar Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi jaminan untuk memelihara agama Islam dari sebarang bentuk pengubahan dan memelihara agamanya dengan syiar-syiar yang ditonjolkan kepada umat Islam. Ia amalan yang diwarisi oleh umat semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hingga ke hari ini secara praktikal. Hakikatnya syiar Islam perlu dizahirkan dan disebarkan di mana sahaja kita berada. Yang keempat, perintah agar saling mengajak kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara-perkara yang mungkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhumuhumullah innallaha azizun hakim. Sallallahu azim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Yang kelima, bagi merealisasikan agama Islam dipelihara daripada ancaman dalaman maupun luaran, tuntut dan kajilah ilmu agama dan mempertahankannya daripada diperkotak-katikkan. Jangan sesekali kita menjadi seperti lalang goyah, tidak berprinsip apabila menyatakan kebenaran wahyu dan hal-hal yang melibatkan kesucian dan kemuliaan agama. Di samping itu, Mimbar Jumaat ingin mengingatkan tanggungjawab memelihara agama melibatkan semua umat Islam tanpa berkecuali. Namun, ia perlu diuruskan dengan bijaksana dan berhikmah. Begitu juga tanggungjawab ini memerlukan kepada berbagai pendekatan dakwah moden dan semasa bagi menyeru umat Islam kepada agama secara menyeluruh. Ini dapat dilihat melalui kerjasama berbagai pihak dalam usaha memberi pemahaman dan kesedaran kepada suatu isu dan persoalan dalam agama yang dibangkitkan dalam masyarakat agar dapat diselesaikan secara tuntas dan efektif. Kadang-kadang isu dilihat remeh, namun memberi impak besar pada masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Sebagai umat yang cintakan agama, kita perlu sentiasa berusaha memperbaiki pendekatan dakwah dan hubungan sesama manusia agar agama Islam dicintai, dijunjung dan dipelihara sepanjang zaman. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil pengajaran dan penghayatan agar dijadikan pedoman dan panduan kita. Antaranya yang pertama ialah tanggungjawab memelihara agama merupakan suatu kewajipan atau tugas seorang Muslim untuk menjaga, memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Yang kedua,
Umat Islam hendaklah memelihara agama Islam daripada sebarang ancaman dan tekanan. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan agar kita saling mengajak kepada melakukan perkara-perkara yang ma'ruf dan saling mencegah daripada melakukan perkara-perkara yang munkar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari agama Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.